Pembinaan Kesepaduan Nasional sekaligus telah membentuk satu peradaban majmuk di Malaysia yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi semasa iaitu Information Communication Technology ICT yang dipanggil sebagai Teknologi Komunikasi Maklumat. ICT merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan maklumat iaitu mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan masa. Teknologi komunikasi maklumat telah mencetuskan banyak perubahan dalam menghayati kehidupan seharian selepas arus paskal pemodenan. Perubahan terhadap gaya hidup berorientasikan teknologi dan kemajuan maklumat memberikan kesan dan menjadi cabaran terhadap nilai, budaya, pemikiran dan corak hidup yang bersendikan adat, tata susila ketimuran dan penghayatan agama. Kumpulan sasaran bagi tajuk kami ialah masyarakat yang terdiri pada pelbagai peringkat umur seperti golongan kanak-kanak, golongan belia dan golongan dewasa. Hal ini kerana golongan ini merupakan kumpulan masyarakat yang tidak ketinggalan dalam mendepani arus dunia teknologi yang sebilangan besarnya dikategorikan sebagai generasi milenial dan generasi Z yang merupakan kumpulan yang lahir pada zaman teknologi. Kumpulan ini juga bertindak sebagai ejen penyatuan dalam memupuk kesepaduan masyarakat seiring dengan kehidupan globalisasi. Selain golongan tersebut juga dilihat mahir dalam menggunakan teknologi ICT seperti internet dan alatan canggih seperti telefon bimbit dan komputer. Etika digital ialah cara pelakuan atau prosedur elektronik. Ia merupakan peraturan tingkah laku yang betul semasa menggunakan peranti teknologi dan berinteraksi dengan orang lain. Perkara-perkara dalam etika digital melayan orang lain sebagaimana anda ingin dilayan. Perlu sentiasa ingat tentang adab walaupun semasa menggunakan internet. Seterusnya, pastikan mesej-mesej dan perkara-perkara yang dikongsikan di internet adalah positif dan benar. Perlu memastikan semua mesej dan perkara yang dikongsikan di internet tidak berunsur sindiran, negatif atau biadab. Seterusnya ialah memeriksa semula mesej-mesej atau komen yang ingin dihantar di internet sebelum menghantarnya. Perlu berhenti sejenak dan berfikir tentang komen, email atau perkara yang ingin dihantar sebelum menghantarnya. Impak positif ICT kepada masyarakat. Yang pertama, segala maklumat terkini dapat disebarkan dengan lebih cepat melalui internet. Yang kedua, komunikasi jarak jauh dapat dilakukan dengan lebih mudah menggunakan telefon. Yang ketiga, media massa dapat dijadikan sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang keempat, sistem pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih efisien tidak hanya melalui cara face-to-face sahaja. Impak negatif ICT kepada masyarakat. Yang pertama, segala maklumat dan berita palsu tersebar secara meluas di mana ia akan menimbulkan salah faham dan kekeliruan kepada masyarakat. Yang kedua, media sosial mewujudkan isu ketagihan dalam kalangan masyarakat di mana mereka menghabiskan masa berlebihan dengan media sosial tanpa kawalan. Yang ketiga, memberi impak kepada kesihatan seperti kerosakan mata disebabkan terlalu lama menghadap LCD atau skrin komputer. Antara kepentingan ICT kepada pembentukan keharmonian kaum ialah menyebarkan maklumat dan nilai-nilai murni dalam masyarakat. Dalam hal ini, penggunaan teknologi berupaya untuk membentuk keharmonian kaum dengan adanya pengamalan nilai-nilai murni. Sebagai contoh, sikap bertoleransi antara satu sama lain dalam menggunakan teknologi seperti mengawal dengan apa yang ditulis di media sosial dan menjaga sensitiviti kaum. Yang kedua ialah menerapkan persefahaman dan kerjasama. Dalam konteks ini, pihak bertanggungjawab akan mewujudkan persekitaran yang harmoni dengan mewujudkan keadaan yang terkawal dan menerapkan nilai positif. Sebagai contoh, semua kaum hendaklah bekerjasama mengharmonikan persekitaran agar tidak terjadi salah faham antara kaum. Yang ketiga ialah dapat mengetahui budaya lain. Hal ini disebabkan oleh penyebaran pengetahuan berkaitan perkauman dan budaya disebarkan di media massa akan memudahkan kaum lain memahami sesebuah kaum tersebut. Dengan itu, suatu kaum dapat mempelajari dan menghormati sesebuah budaya, adat, agama yang diamalkan sesebuah kaum. Dalam hal ini, dengan adanya pengetahuan mengenai sesebuah kaum, masyarakat akan lebih bijak menghormati antara satu sama lain dan persefahaman kaum juga dapat dipupuk dalam masyarakat. Langkah-langkah mengatasi penyalahgunaan ICT iaitu pemantauan dan kawalan daripada keluarga. Ibu bapa perlu memberi bimbingan dan panduan yang bersesuaian kepada anak-anak mereka supaya lebih berdisiplin dan berhati-hati ketika menggunakan aplikasi rangkaian sosial supaya mereka tidak terjebak dengan jenayah cyber. Yang kedua,
Masyarakat juga memainkan peranan penting. Sebagai contoh, masyarakat perlu menegur dan memberi nasihat kepada remaja yang melakukan kesalahan yang boleh menjejaskan hubungan perpaduan kaum. Akhir sekali, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM juga perlu menyiasat dan mengambil tindakan penguatkuasaan dengan kerjasama pihak berkuasa seperti pihak polis boleh menahan individu yang menyebarkan berita palsu di bawah Akta Komunikasi. Kesimpulannya, teknologi maklumat dan komunikasi ICT secara tidak langsung banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat Malaysia masa kini. Hal yang demikian tidak dapat dielakkan oleh kerana masyarakat masa kini amat memerlukan ICT sebagai salah satu asas kepada pembangunan negara tercinta. Teknologi membawa kesan yang positif dan negatif terhadap kalangan masyarakat. Kedua-dua kesan tersebut adalah bergantung terhadap tujuan dan cara bagaimana pengguna mengaplikasikan dan mengakses teknologi sama ada dengan cara yang betul ataupun salah. Oleh itu, kita haruslah menjadi pengguna yang bertanggungjawab dengan memanfaatkan teknologi ICT.